masa baru-baru ni Kongres Ekonomi Bumiputra, saya lihat Dr. Azam boleh katakan hari-hari berada di KEB di PICC. Boleh komen sikit KEB yang baru saja berakhir baru-baru ni? Terima kasih Azad. Ya, memang benar. Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 itu adalah merupakan satu tajuk yang penting bagi saya yang telah bersama UMNO lebih 30 tahun. Dan Kongres Ekonomi Bumiputra ini sebenarnya adalah satu resipi UMNO sejak merdeka. Dan kali pertama Kongres Ekonomi Bumiputra diadakan pada tahun, tak silap saya, di zaman Allahyarham Tun Razak dulu, di mana terlahirnya Rida, Mara Rider, Rida pula, dan dasar ekonomi baru dan sebagainya. Dan saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang telah memberi kepercayaan kepada Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menerajui Kongres Ekonomi Bumiputra ini bersama Menteri Ekonominya Rafizi. Walaupun Rafizi agak jarang kelihatan ketika kongres itu berlaku, dan saya yakin beliau menjalani fisioterapi terhadap penyakit yang telah beliau alami. Tapi pada dasarnya saya rasa inilah mauduk resepi, mauduk perjuangan UMNO. Ini tidak dapat dinafikan oleh orang Melayu. Sama ada nak bagi 26 kerusi, nak bagi undi atau tidak. Orang Melayu, rakyat Malaysia termasuk Cina, India dan sebagainya, dan berbagai kaum Bumiputra tidak boleh menafikan bahawa ini adalah agenda kebangsaan, agenda perjuangan, agenda nasionalis Melayu yang diperjuangkan oleh UMNO. Dan amat tepatlah apabila Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi diberi peluang, dan berketepatan juga dengan Yang Berhormat Datuk Johari Ghani menjadi pengerusi kolokium ini di pihak UMNO. Dan saya ucapkan tahniah. Beberapa rumusan, walaupun agak terlambat kalau nak kata kenapa sekarang, sebenarnya dah buat 2-3 minggu lepas, tapi kena virus Aizat tak apa. Walaupun lambat, tapi elok juga saya sama-sama sembang kopi ini untuk memperingatkan balik semula tentang dasar ataupun Kongres Ekonomi Bumiputra 2024. Secara rumusnya, yang pertama saya nak bagi tahu bahawa dana khusus oleh JLC dan JLIC berjumlah 1 bilion untuk kemudahan pembiayaan usahawan Bumiputra. Ini kena ambil kesempatan, tak kira orang Johor, orang Perak, orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu, orang mana pun asal Bumiputra termasuk Sabah dan Sarawak harus mengambil kesempatan di bawah kerajaan Madani ini, bahawa 1 bilion disediakan oleh kerajaan, dan PNB dan PHP akan menjadi peneraju kepada pembangunan komersial dan tanah rizab Melayu. Sebab itu 50 ekar bandar-bandar dekat Malaysia ni dikekalkan sebagai kawasan milik Melayu. Takkan orang Melayu tak suka, takkan orang Bumiputra tak suka. Ini adalah perjuangan yang dijalankan oleh kerajaan Madani, oleh UMNO dan kepada orang Melayu. Dan kalau Melayu maju, negara maju, Malaysia sejahtera. Dan kalau kita nak melihat satu lagi isu yang saya nak bangkitkan tentang Kongres Ekonomi Bumiputra ini ialah peranan yang dimainkan oleh yang Amat Berhormat Datuk Zahid melalui KKDW dan juga Merata termasuk MARA ialah mengenai TVET dengan perlibatan GLIC, GLC, pihak swasta, Dewan Perniagaan dengan sasaran 100,000 pelatih Bumiputra. Dan satu yang Datuk Seri Zahid sendiri bercakap dengan saya ketika makan malam bersama keluarga mereka ialah idaman hatinya ialah untuk membentuk 125,000 hufaz yang sedang berjalan sekarang ini untuk menjadi profesional seperti doktor, engineer, lawyer, arkitek, dan mereka bukan saja akan berakhir sebagai pensyarah, menjadi imam dan sebagainya, tapi hasrat hati beliau ialah untuk melahirkan hufaz-hufaz di peringkat profesionalism. Sebab itu saya rasakan ini harus diambil secara serius, dan TVET ini akan menjadi satu bahan
buah mulut dan juga menjadi momento ketika satu hari nanti bila Datuk Seri sudah tidak lagi menjadi Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya, dan orang Melayu harus menerima. Ini bukan soal politik, tapi ini adalah soal tentang kemajuan orang Melayu, kejayaan orang Melayu. Orang Melayu tidak boleh berada di takut lama. Anjakan paradigma kena ada pada pemikiran Melayu. Sekarang bukan zaman untuk kita memilih sama ada PAS, Madan, Perikatan Nasional atau apa, tapi kita harus melihat secara mendalam parti mana, kerajaan mana yang memperjuangkan bangsa Melayu. Kalau boleh namakan apa yang mereka telah buat ketika mereka menjadi peneraju kepada negara ketika satu masa dahulu. Satu lagi ialah pembangunan wakaf yang diperkasakan oleh Wakaf Mara Badani. Ini saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah melantik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sebagai penaung. Ini satu anjakan paradigma yang baru dan saya yakin Duli Yang Maha Mulia dapat membantu meningkatkan ekonomi dengan memajukan tanah-tanah wakaf. Dan tanah-tanah wakaf ini kita harus mempunyai anjakan paradigma baru untuk dikomersialkan agar ekonomi orang Melayu, orang Islam akan meningkat, akan naik. Cadangan penubuhan Suruhanjaya Pekerja GIG ini juga saya rasa salah satu yang agak luar biasa dan harus orang Melayu terutamanya anak-anak muda yang dalam bidang GIG seperti Grab Food dan sebagainya, Panda Food dan sebagainya dan segala-galanya harus berterima kasih pada kerajaan. Kita tidak boleh hanya membawa motor, beratus motor ke sana kemari, tetapi kita juga harus memperjuangkan tentang ekonomi dan hak mereka. Dan satu lagi ialah pembiayaan mikrokredit Bumiputera berjumlah 1 bilion oleh Bank Simpanan Nasional Agro Tekun Keutamaan kepada wanita, belia dan negara dan pesara-pesara tentera. So ini semua saya rasa satu complete package kepada orang Melayu, tidak kira sama ada dia muda, tua, sama ada ia berasal daripada orang Melayu, Cina, India dan termasuk juga Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Dan saya sangat tertarik pada penutupan itu. Saya berada di dalam Dewan termasuk pembukaan apabila Sarawak memperkatakan tentang ekonomi membantu Bumiputera mereka. Dan saya rasa dia dah jauh ke hadapan dibanding dengan negeri-negeri lain dan sebab itu saya agak mempunyai penghormatan tinggi kepada kepimpinan Sarawak kerana mereka walk the talk, mereka berani melakukan perubahan, berani melakukan transformasi dan ini kena ada pada orang Melayu dan rakyat Malaysia. Sebab itu bagi saya rakyat Malaysia harus membuka mata dan memikirkan tentang parti mana, kerajaan mana yang dapat membantu mereka. Kita ada 4 tahun atau 3 tahun setengah lagi sebelum kita hadapi PRU15 dan saya harap 16 dan saya harap Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri dan juga Rafizi dan juga pengurusi MARA, sahabat saya Datuk Wira Dr. Ashraf Wajsuci dapat menggembling tenaga bersatu padu untuk menjayakan dasar ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera. Sekian, terima kasih.